Bismillahirrahmanirrahim. Saya Engku Farhana binti Engku Azmi, nombor matrik 073454. Al-yawm sanadrus al-lughatul arabiyyah al-mawdu' at-tawkid. Bagi mukaddimah kajian ni, saya akan terangkan berkaitan dengan ilmu nahwu dan seterusnya berkaitan bab tawkid. Ilmu nahwu ni adalah ilmu tentang nahwu bahasa Arab untuk mengetahui keadaan perkataan Arab dalam membina ayat dari segi peraturan, i'rab dan bina perkataan. Dan seterusnya faedah mempelajari ilmu nahwu ni adalah dapat membetulkan sebutan atau pertuturan bahasa Arab daripada kesilapan. Mengetahui ilmu nahwu ni ataupun ilmu tata bahasa ni dalam bahasa Arab ni adalah cabang ilmu yang memainkan peranan yang sangat besar dalam mempelajari bahasa Arab, dan kita sebagai umat Islam wajib mempelajarinya. Dalam ilmu nahwu, khususnya bab taukid, taukid ni merupakan kata nama yang mengiringi perkataan yang ditegaskan sama ada dalam keadaan rafa', nasab, khafad ataupun ma'rifatnya. Terdapat banyak huruf taukid yang kerap digunakan, dan antaranya adalah an-nafsu, al-ain, kullu dan ajma'. Walau bagaimanapun, penggunaan huruf taukid ni mestilah mengikut hukum yang ditetapkan, iaitu mengikut peraturan i'rab bagi taukid dan isim ma'tuf sebagai isim ma'rifah. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan takrif taukid. Taukid ialah kata yang berulang untuk menguatkan ayat yang dimaksudkan supaya jelas pendengar yang mendengar faham. Taukid terbagi kepada dua, taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid maknawi ialah ulang perkataan yang sama pada awalnya untuk nyatakan kepentingan atau menguatkan maksud. Macam contoh, dari segi dia ada daripada segi fa'il, ada domir, ada juga huruf dan ada juga jumlah. Contoh ayat, ya Muhammad izhab. Yang bermaksud, wahai Muhammad, pergilah. Nampak kat situ yang dia menguatkan lagi perkataan ayat ini. Lepas tu contoh lagi dalam Al-Quran yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ini contoh ayat berulang untuk lafzi dalam ayat Quran. Asal dia, dakkan yang pertama tu mungkin asal dia itu sebagai hal. Tapi bila dia masukkan perkataan yang sama dakka yang kedua, akanlah terjadinya taukid. Baiklah, seterusnya taukid maknawi. Taukid maknawi ni digunakan untuk menegaskan kalimat dari segi maknanya sahaja. Jika menggunakan taukid maknawi, lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domain yang sesuai dengan muakkadnya, baik dalam mustasna ataupun mufrad ataupun jamak. Okey. Contoh dia, Ja'a Zaid nafsuhu. Ja'a itu telah datang. Zaid nafsuhu dengan sendirinya. Seterusnya saya akan mengirabkan taukid maknawi dalam contoh ayat Ja'a Zaid nafsuhu. Baiklah, Ja'a itu ialah fi'il madin mabni ala fathi. Kalau Zaid, fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Nafsuhu taukid marfu' bitabaiyati wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf wal ha' dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhafu ilaih. Seterusnya saya akan menerangkan tentang taukid lafzi. Taukid lafzi adalah penegasan makna dengan cara mengulang lafaz yang sama. Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan dan menegaskan makna yang terkandung dalam lafaz yang diulang tersebut, baik berupa kata benda zahir, dhamir, fi'il, haraf atau jumlah. Contoh kata zahir seperti Ja'a Ali, Aliyun. Datanglah Ali, maksudnya Ali. Yang kedua, contoh dhamir pula, Ji'tu anta, engkaulah yang datang. Contoh kepada fi'il, Ja'a Aliyu, benar-benar datang, Ali datang. Contoh haraf, La abuha bisur, sungguh-sungguh aku takkan membocorkan rahsia. Dan contoh jumlah, Ja'a Aliyu ja'a,
Ja'a Aliyu, Aliyu mujtahidun. Datanglah Ali, Ali rajin. Contoh kepada sinonim pula, ata ja'a Aliyu, datang, maksudnya Ali datang. Seterusnya berkaitan taukid maknawi. Taukid maknawi ni digunakan untuk menguatkan kenyataan dari segi maknanya sahaja. Dalam penggunaan taukid maknawi ni, kata penegas harus diakhiri dengan kata ganti nama yang sesuai, sama ada dalam konteksnya secara individu atau secara keseluruhan. Tujuan penegasan taukid maknawi ni adalah untuk mempengaruhi psikologi pendengar, menunjukkan keyakinan dan kepastian dalam apa sahaja yang diucapkan serta menghilangkan keraguan. Antara contoh bagi taukid maknawi ni dan cara i'rabnya adalah yang pertama, taukid maknawi bil idhafah. Contohnya, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana lafi khusr. Inna tu merupakan huruf musyabbah bil fi'il mabni 'ala al-fathi. Al-insan huwa isim mausul mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Lam merupakan huruf mabni 'ala al-fathi fi huruf jar mabni 'ala al-fathi. Khus isim majrur bi fi wa 'alamah jar al-kasrah wa huwa mudhaf. Al-khas pula merupakan maf'ulun bih mansub wa 'alamah nasbihi al-fathah az-zahirah 'ala akhirih. Thumma jumlah innal insana lafi khusr merupakan jumlah ismiyah mubtada dhamir mustatir taqdiruhu huwa wa in fi mahalli raf'i khabar al-mubtada wal insan maf'ulun bih wa la fi khas jar wa majrur fi mahalli raf'i khabar thani. Jadi taukid maknawi ni menegaskan makna tanpa mengulang lafaz. Contohnya ayat di atas, kata khas dipertegas maknanya dengan menggunakan huruf inna sebelumnya tanpa mengulang kata khas. Contoh kedua di bawah taukid maknawi juga adalah taukid dhamir al-muttasil. Contoh ayatnya dalam surah An-Najm ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu huwa adhaka wa abka. Jadi i'rab bagi ayat ini adalah inna huruf musyabbah bil fi'lu mabni bil fi'li mabni 'ala al-fathi wa ha dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in mubtada. Thumma huwa adalah dhamir munfasil mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Wa adhaka fi'il madhi mabni 'ala al-fathi al-muqaddar 'ala alif liittisalah bi wal al-jama'ah wal waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Thumma wa abka kama as-sabiq. Jadi dhamir huwa menegaskan kembali dhamir muttasil ha muttasil pada innahu. Seterusnya saya akan membentangkan tentang tatimah. Yang pertama, izata kuyatu taukid. Taukid yu'ti ba'da kalimah kullu bi kalimah ajma'ah. Okey, yang mana untuk memperkukuhkan lagi ayat itu, maka selepas kalimah kulluhu perlulah letak dengan kalimah ajma'ah. Lepas tu selepas kalimah kulluha perlu letak dengan kalimah juma'ah. Suatu lepas kalimah kulluhum letaklah kalimah ajma'in. Macam tu. Sebagai contoh, ja'a as-saffu kulluhu ajma'u. Datangnya tetamu semuanya berkumpul. Seterusnya, tatimmatu faidatu
Faedatu at-taukid. Yang pertama, at-takidu ala makna al-asli liqaul au jumlah wa ta'zizuhu. Menegaskan dan menguatkan makna asal suatu lafaz atau ayat. Sanian, isyrah al-makna al-matlub. Menjelaskan maksud yang dikehendaki. Salisan, i'ta'u ta'sirul atafi wa ta'kidu fil kalam. Memberi kesan emosi dan penegasan dalam tutur kata. Yang keempat, tajnibu al-khalat bainal makna, iaitu mengelakkan kekeliruan makna. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, kesimpulan tentang topik taukid ini. Taukid merupakan salah satu jenis balaghah maknawiyah dalam ilmu balaghah yang penting untuk kita pelajari dan kita mendalaminya. Tujuan taukid adalah untuk memperkuat dan menegaskan makna tanpa mengulang lafaz atau kata. Taukid memiliki beberapa perkara, di antaranya taukid lafzi, iaitu penegasan dengan pengulangan lafaz, taukid maknawi, penegasan secara makna, dan taukid ismi, penegasan dengan penyebutan nama. Penggunaan taukid yang tepat memiliki efek psikologi dan perspektif bagi pendengar. Taukid juga dapat memperindah ucapan, menunjukkan kefasihan pembicara atau penulis. Oleh kerana itu, sangat penting untuk kita lebih banyak melakukan kajian dan penelitian tentang topik taukid agar dapat kita fahami bagaimana kaedah dan hikmahnya dalam balaghah dengan tepat. Sekian, terima kasih.